Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar cikgu. Okey, untuk kelas matematik pada hari ini, kita nak sambung topik mengenai faktor. Okey, kalau sebelum ni kita dah belajar faktor perdana kan? Hari ni kita nak belajar faktor sepunya. Okey, kalau kita faham faktor tu ialah nombor yang faktor ialah nombor yang boleh membentuk nombor lain dalam sifir, kan? Asasnya macam tu, betul? Faktor ialah suatu nombor yang boleh membentuk nombor lain di dalam sifir. Okey, hari ni kita nak belajar faktor sepunya. Okey, sepunya ni kalau kita faham faktor ni, kita dah faham dah lah, nombor yang membentuk nombor lain dalam sifir, kan? Sebelum-sebelum ni kita belajar. Tapi kalau dia kata sepunya ni maksudnya ada dua nombor. Okey, ada nombor A dengan nombor B. Okey. So, nombor A dengan nombor B ni dia akan ada satu faktor yang sama antara mereka. Mereka berkongsi faktor. So, namanya faktor sepunya. Faktor yang dikongsi ialah faktor sepunya. Kata kunci dia dikongsi. Bila dikongsi maksudnya sepunya, sama. Okey? Okey, cikgu sambung seterusnya. Okey, cikgu terus pergi kepada contoh. Tengok skrin. Soalannya ialah tentukan sama ada A 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. So sekarang ni ada dua nombor, iaitu 24 dengan 36. Okay, so 24 dengan 36 ni berkongsi 6 ke sebagai faktor sepunya? Okay, so kita kena tentukan. Dan kita dah pernah belajar, kalau nak cari faktor, kita kena bahagi. So kita ambil nombor 24 boleh tak bahagi dengan 6? Tepat. Ada tak baki? Ada tak perpuluhan? Tak ada. 24 bahagi 6 ialah 4. Tepat. Okey, nombor seterusnya 36 bahagi dengan 6. Dapat tepat atau tidak? Ya, dapat 6. So, bila dibahagi dengan tepat, maksudnya 6. Tengok jawapan ni tak ada perpuluhan, kan? Maksudnya dibahagi dengan tepat. Maksudnya 6, maka 6 ialah, yang ni kena rajin sikit lah tulis, faktor sepunya bagi siapa dalam soalan? 24 dan 36. Bahasa lain dia ialah 24 dengan 36 ni, 24 dengan 36 berkongsi 6 sebagai faktor sepunya. Okey? Kita pergi contoh kedua. Okey, contoh kedua ialah tentukan sama ada 4 ialah faktor sepunya bagi 30 dan 30, 40 dan 60. So kita ambil 30. Faktor tu maksudnya bahagi, kan? So kita bahagi 30 bahagi 4, boleh tak? Tak boleh. Awak dapat perpuluhan, kan? Cuba tekan kalkulator berapa? 7.5. Okey, tak apa. Ambil 40 pula. Bahagi 4, tepat 10. 60 bahagi 4, 15. So, ada satu nombor je yang tak dapat dengan tepat, iaitu 7.5. So, boleh tak kita cakap 4 ni faktor sepunya 30, 40 dan 60? Tidak boleh. Maka 4 bukan faktor sepunya. Rajin sikit Salin. Bagi nombor apa? 30, 40 dan 60. Okey. Soalan seterusnya. Okey, soalan C. Tentukan sama ada 8 ialah faktor sepunya bagi 16, 32, 48 dan 72. Ada 4 nombor. So, tak apa, kita ambil dulu nombor 16. 16 boleh tak bahagi dengan 8? Cikgu cakap apa? Sifir kena power, kan? 16 bagi 8, 3. Yes. Tepat. Tak ada baki. 32 bagi 8 boleh tak? Boleh. 32 bahagi 8 ialah 4. Tepat, tiada baki. 48 bahagi 8. Tepat juga. 6, tak ada baki. 72 bahagi 8. Boleh tak? 72 bahagi 8 ialah 9. Semua dibahagi dengan tepat. Tak ada pecahan. Tak ada perpuluhan. Betul? So, bila tak ada pecahan, tak ada perpuluhan, dibahagi dengan tepat. Bila tak ada pecahan, tak ada perpuluhan, maksudnya
8 tu ialah faktor bagi 16, 32, 48. Conteng pula. 8 ialah faktor bagi siapa tu? 16, 32, 48 dan 72. Ataupun kita boleh faham 16, 32, 48, 72 berkongsi 8 sebagai faktor sepunya. Boleh? Okey. Kadang-kadang ada nombor macam tadi kan. Faktor sepunya dia ada satu nombor je kan. Soalan ni faktor sepunya dia 8. Kira ada satu nombor je faktor sepunya dia. Boleh? Tapi kadang-kadang ada faktor sepunya dia lebih daripada satu nombor. Okey, kadang-kadang ada 3 faktor sepunya, ada 6. Tengoklah nombor tu macam mana. Boleh? So, maksud cikgu, kita tengok contoh ni Contoh, senaraikan semua faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 72. Kalau soalan disuruh senaraikan, maksudnya nombor ni semua berkongsi lebih daripada satu nombor. Okey, cara dia ialah, ni kena tengok betul-betul Ni sangat berguna nanti di masa depan kalau belajar matematik lagi. Okey, kita ambil nombor 20 dulu Nombor 20. Okey. Ni kalau yang tak power matematik, tak hafal sifir ni, boleh dengan calculator lah kat tepi. Okey. So kita ambil nombor pertama, nombor 20 kan. Okey. Kita cari dulu faktor untuk 20. Cikgu tulis lah bagi nampak. Cikgu tulis satu. Faktor bagi 20. Okey. Kita mula dengan nombor 1. Apa-apa pun nombor 1 dulu 1. Okey. Boleh? So 20 bahagi 1, 20. Okey, lepas nombor 1, nombor apa? Nombor 2. Okey, tekan kalkulator. 20 bahagi 2, 10. Lepas nombor 2, nombor 3. 20 bahagi 3, tak boleh. Lepas nombor 3, nombor 4. Tekan kalkulator. 20 bahagi 4, 5. Okey, lepas nombor 4, nombor 5. Dah ada dah, tak payah. Lepas nombor 5, nombor 6. Okey, 20 bahagi 6 boleh? Tak boleh. Bahagi 7? Tak boleh. 8? Tak boleh. 9? Tak boleh. 10 dah ada. 11, 12, 13, 14, 15. Okey, tiba-tiba jadi 20 kan? Paling besar kat sini 20 kan? Maksudnya antara 10 sampai 20 dah tak ada dah nombornya. Okey? Boleh? Tadi awak stop sampai 10 kan? Kiranya tak payahlah cuba 11, 12, 13, 14, 15, tak payah. Kiranya 10, lepas tu nombor seterusnya yang terbesar ialah 20 kan. Maksudnya antara 10 dengan 20 tu dah tak ada dah faktor untuk 20. So stop kat sini je. So inilah faktor untuk 20. 1, 20, 2, 10, 4, 5. Boleh? Okay, ambil pula nombor 44. Nombor 44 pula. Okay, cikgu tulis sekejap Okay, faktor bagi 44. Okay, macam masa cikgu ajar mula dengan nombor 1. 44 bahagi 1, of course lah 44. 44 bahagi 2, 2. Betul? 44 bahagi 2, 44 bahagi 2, 22. 44 bahagi 3, tak boleh. Lepas nombor 3, nombor 4 kan. 44 bagi 4, 11. 44 bagi 5, tak boleh. Okey, so maksudnya kalau 4 dengan 11, maksudnya nombor nampak tak 4 dengan 11 ni awak dah tulis. Maksudnya daripada nombor 4, antara nombor 4 dengan nombor 11 dah tak ada nombor dah. Boleh? Okey, nombor 11 yang paling besar seterusnya nombor 22 kan. Kiranya lepas antara nombor 11 dengan 22 tak ada nombor dah untuk 44. Lepas nombor 22 hingga 44, nampak tak nombor seterusnya yang besar apa? Nombor 22, lepas tu 44 kan. Kiranya daripada nombor 22 sampai 44 dah tak ada faktor dah bagi 44. Ni je senarai dia. Boleh? So tak adalah awak nak cari sesuatu lepas 22, 23, lepas tu 24, 25. Tak ada. Okay? So senaraikan macam ni. Inilah faktor bagi 44. Lepas nombor 44, nombor 56 kan? 56. Okay. So sekarang ni macam biasa cikgu ajar mula dengan nombor 1. Okay. 56 bahagi 1, 56 lah. Diri dia balik. 56 bahagi 2, berapa?
28. Okey. Lepas nombor 2, nombor 3. Boleh tak? Tak boleh. Lepas nombor 3, nombor 4. Berapa? 56 bagi 4. 14. Okey. Lepas nombor 4, nombor 5 ada? Tak ada. Nombor 5, nombor 6 boleh? Tak boleh. Lepas nombor 6, nombor 7. 56 bagi 7 boleh? Boleh. Dapat berapa? 8. Okey. Dah. Dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. So, cikgu cakap apa? Kiranya macam ni 1 dengan 56. 2 darab 28, 56. 4 darab 14, 56. 7 darab 8, 56. So, semua faktor bagi 56 ni. Okey, tengok ni. Tengok Okey, 1, 2, 4, 7, 8 kan? Okey. So, 8 nombor besar seterusnya dalam ni. Lepas nombor 8 apa? Nombor 14. Kiranya daripada 8 sampai 14, dah tak ada nombor lain dah faktor bagi 56. 8 dengan 14 je. Boleh? So, awak tak ada dah cari 13. Tak payah dah cari 12. Confirm bukan. Okey. Nombor 14. Nombor yang besar selepas 14 dalam senarai ni siapa? 28. Okey, kiranya antara 14 dengan 28 dah tak ada nombor faktor bagi 56. So, awak tak payah cari salah satu. 25 tak payah. 22 tak payah. Dah stop. Okey, 28. Nombor besar seterusnya siapa? 56. Kiranya antara 28 dengan 56 tak ada faktor lain dah. Okey, tak payah kira 30. Tak payah kira 35. Tak payah kira satu-satu. So, follow step cikgu ni. Boleh? Okey, nombor terakhir pula. 72. Okay, nombor terakhir 72. Get ready. 72 kan? Okay, 72. Okay lah, cikgu nak tukar. Cikgu tak nak 72. Cikgu tak. Okay, cikgu tak nak 72. Cikgu nak tukar. Cikgu nak tukar jadi 64. Ni, madam. Cikgu nak 64. Okay. So, get ready. Macam biasa, kita ambil nombor apa? Nombor 1. Okay. 64 bahagi 1, confirm diri dia. 64 boleh tak bagi 2? Tekan kalkulator. Boleh. Dapat berapa? 32. Lepas nombor 2, nombor 3. Boleh tak? 64 bagi 3. Tak boleh. So, padam. Lepas nombor 3, nombor 4. 64 bagi 4 boleh? Berapa? Tekan kalkulator. 64 bagi 4. 64 bagi 4 ialah 16. Lepas nombor 4, nombor 5. Boleh tak? Tak boleh. 6. Boleh? Tak boleh. 64 bahagi 7. Tak boleh juga. Bukan tepat kan? Dapat puluhan kan? 64 bahagi 8. Boleh. Berapa? 64 bagi 8. 8 lah. 8 dan 4. 64. So, kalau dah ada 8 kat sini, perlu tak kita tulis 8 lagi? Tak payah. Sekali je. Okay. So, dah ada dah faktor 20 yang ni, faktor 44 yang merah, 56 yang biru, 64 yang kuning. So, soalan dia nak apa? Soalan dia nak faktor sepunya. So, cari. Daripada hijau, merah, biru, kuning ni, yang mana nombor dia sama? Okay. 1. Betul? Lepas tu nombor apa? Nombor 2 ada tak? 2, 2, 2, 2. So, ambil 2, 2, 2, 2. Lepas nombor 2, nombor apa? 4. Ada tak 4? 4, 4, 4, 4. 4, 4, 4, 4. Okay, next. Nombor 5. 5 ada? 5? Tak ada. Dia syok sendiri. Dia tak ada. Yang lain tak ada 5. Okay, patah balik. 20 ada tak? 20? 20 tak ada. 10? Diri dia juga tak ada. So, faktor sepunya, macam nak tulis jawapan, maka faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64 ialah, siapa tu yang cikgu garis-garis ni? Siapa? Baca. 1, 2 dan 4. Maksudnya dia ada lebih daripada 1 faktor sepunya. Maksudnya apa? Tadi kan ada 1 je kan faktor sepunya kan? Macam ni kan? Sekarang ni soalan ni kita buat senarai sebab dia ada lebih dari 1 faktor sepunya, iaitu 1, 2 dan 4. Ada berapa?
1, 2, 3 faktor sepunya. Iaitu nombornya ialah 1, 2 dan 4. Boleh? Okey, tak apa. Hari ni kita belajar tajuk ni je. Cikgu kan dah masuk faktor sepunya terbesar. Tapi macam banyak sangat kan. Warning kan. Okey. So, sekarang ni kita belajar sikit-sikit dan jawab faham. Boleh? Okay, sekarang ni tugas awak ialah salin balik video ni. Boleh pause kan, salin balik dalam buku tulis. Boleh. Kemudian boleh jawab soalan kuis yang cikgu bagi dalam link Telegram. Okay. So tak payahlah buat latihan dekat buku tulis, hanya jawab dekat kuis dekat Telegram tu. Tekan link, masukkan kod. Boleh. So tapi yang ni buatlah dalam buku tulis sebagai nota. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.